korang mungkin dah lama dalam industri, ataupun korang baru beli kamera and decide nak join industri, tapi korang tak tahu macam mana nak start and nak mula daripada mana. Ataupun korang tak decide lagi nak jadi director ke, DOP ke, tapi nak jadikan videografi ni sebagai korang punya income. Video kali ni saya tidak keseorangan. Kita akan bersama dengan beberapa orang local filmmakers, and dengan experience saya yang tak berapa nak lama sangat ni, tapi cukuplah untuk korang jadikan guideline and pengajaran. Jadi untuk video kali ni, kita akan kongsikan 7 cara untuk jadikan videografi sebagai kerjaya. Kasih jalan itu intro. Salam guys, kembali lagi dalam Simanis. Aku Azam Ashraf, seorang cinematographer based in Damansara Perdana. Okey, untuk video kali ni kita akan kongsikan 7 cara untuk jadikan videografi sebagai kerjaya. Okey, macam aku nak cara kerja yang fleksibel. Bukan sebab nak glamour atau nak show artis, bukan sebab nak gah dengan equipment kamera punya setup. Macam aku personally, aku perlukan flexible work untuk aku spend more time aku dengan family aku. Walaupun masih mula-mula start dulu, boleh dikatakan bulan puasa je waktu aku rehat. Sebab apa? Sebab every weekend aku akan shoot wedding. So aku punya weekdays adalah editing day. So aku bulan puasa je lah aku rehat. Tapi bila kerja kau fleksibel, kau boleh adjust lah dari situ. Kau boleh tukar like mungkin minggu ni kau tak free, kau boleh hire atau upah orang lain untuk ganti kau masa shoot tarikh tersebut. And kau boleh manage masa kau dengan family kau dan dengan kerja kau. I think bila kita bekerja daripada kita kecil, kita selalu melukis, kita perlukan sesuatu untuk membantu kita punya gambaran. Sometimes it's there, but you can't really just assemble it, and kau tak boleh nak macam terus put it out on words. Kadang-kadang you have to draw it out, you have to sketch it out. When you have it in your head, you can't really like directly transfer on the paper. So kau perlu cari satu reference yang macam, I need a reference, I need something to compare with. Aku nak kena ada benda yang macam the right and wrongs, the do and don'ts, what happen if I do this, apa semua tu kan. So once you got this artwork that you refer to, you have a look, you judge it by yourself. You judge macam kau nilai, kalau boleh nilai sendiri lah kerja tu, this is, aku rasa kerja ni macam something that I can achieve as well. Always have a good reference. Always compare yourself to other people's work. Tengok how is it different. Bagi aku macam kenapa tak sampai. You always have that, you know, post-mortem punya session with yourself, with your team, whoever's involved or whoever yang macam kau share your video or your work people, and ask their feedbacks. Benda ni semua I think is a process and everyone has to go through kan. So it helps us to inspire our brain, our creative mind, creative sides of the brain to create our own stuff. Never put yourself in comfort zone too long, to be in a comfortable zone. But there are times yang macam lah, kau takkan nak makan nasi goreng 7 hari seminggu tu lah. Sometimes kau nak try benda lain juga kan, because there's always space or there's always opportunity for you to expand your style, you know, expand your knowledge, expand your experience, again do it. And so that sort of stuff lah. First thing, bila nak jadi videographer, of course lah kita kena ada kamera. Kalau tak ada kamera, nak pakai apa kan? And yalah, kamera ni pun bukannya murah. Actually, bila korang baru nak mula, sebagai beginner, tak perlu nak cari yang boleh shoot 4K ke 5K ke 8K. Cukup sebenarnya dengan Full HD 1080p 24 frame per second. Kalau korang ada bajet lebih, maybe korang boleh cari yang 50 frame per second tu. Lagi better lah. And then bila kita dah ada kamera, tak semestinya kita terus pandai shoot. Apa yang kita kena buat pula sekarang? Yang pertama, kita kena rajin. Kena selalu guna kamera tu. Janganlah biar berabuk tau. Masuk dekat sini, korang guna, korang kenal, betul-betul kenal dengan kamera tu. Korang tahu setting dekat mana, menu dekat mana. So tak adalah nanti bila depan klien korang terkial-kial, tak tahu nak tukar setting. And dekat mana nak belajar semua ni? Dekat Google, YouTube. Bersepah sebenarnya tutorial untuk belajar. Yang penting korang kena practice sampai perfect. Tapi kalau tak ada kamera pula macam mana Actually bukannya alasan untuk korang tak nak belajar ataupun putus asa. Sebab sekarang ni pakai kamera phone pun korang boleh hasilkan video yang gempak. Yang penting korang kena faham fundamental ataupun konsep menggunakan kamera. So campaklah kamera apa sekalipun dekat korang, mesti korang boleh handle dengan berjaya. So all the best guys. Okay, I think personally buat video ni it's a marathon. Dia bukan macam you guys buat hari ni, you
guys tengok tutorial tu, you guys terus pandai ni. Dia bukan sprint, it's a marathon. Dia memang take time untuk kita master. Based on my experience, kebanyakan orang yang I jumpa, diorang passion ada tapi action tu tak ada. So I think in order for you guys nak succeed kan, especially dalam bidang videografi ni, you guys kena teruskan berusaha. Okay, so one of the important thing, if you guys nak berkarya as well, you guys kena cuba keluar pada comfort zone, keluar pada zone selesa, because nanti you guys akan gain new experiences and then you learn new skills. You guys jumpa orang baru, connection, networking memang penting lah. Okay, contohnya, okay, ada that one day ada klien contact, kata diorang nak buat music video. By that time I tak pernah buat music video, and I know music video ni bukannya senang. You guys kena ada team, you guys kena fikir macam-macam. I know ni bukannya mudah lah. And then apa yang I fikir waktu tu, I nak cuba. Kalau tak cuba memang tak ada apa. And then once project semua siap, memang I ada buat salah, I buat kesilapan, but it's okay guys. On the brighter side, I learn new skills, I buat new connection, I jumpa orang baru, and then I form a team. So yes, I think you guys kena keluar pada comfort zone and terus berkarya, never give up. Untuk kau jadikan videografi sebagai kerjaya ni, dia banyak proses. Antara proses yang kena lalu ialah proses shooting and editing. Benda ni part yang paling tricky sekali. Sebab tu pentingnya setiap orang dalam production tu memainkan peranan dia orang masing-masing lah, untuk achieve look macam mana untuk final output yang korang nak nanti. So dalam journey kau lalui proses ni akan banyak rintangan, banyak cabaran. Kau akan bekerja dengan ramai orang dan benda ni sangat mencabar. Sebab tu aku cakap kau kena jadi seorang yang konsisten dan tak cepat putus asa. Kau juga kena jadi seorang yang sentiasa berfikiran positif untuk kau kejar apa yang kau nak achieve. Rintangan, cabaran dalam setiap skop kerja tu pasti ada, tapi benda tu akan dapat solve. Bagi aku, bidang videografi ni adalah satu bidang yang enjoy. Kau boleh kerja dengan ramai orang, kau boleh kenal dengan ramai orang, kau boleh buat connection dengan ramai orang. Sebab bidang ni adalah bidang yang membuatkan kau sentiasa berfikir. Dalam masa yang sama, kita tersekat dengan kreativiti kita sendiri. Itulah cabaran dia. Sebab tu pentingnya kita jadi seorang yang konsisten dan tak cepat putus asa. InsyaAllah. Sebagai seorang videographer, kita juga perlukan satu page atau platform social media untuk kita paparkan semua awak kita. Kenapa kita perlu tunjukkan awak kita dekat social media? Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni semua dekat ujung jari dan agak mustahil untuk orang di sekeliling kita tak ada social media seperti IG, Facebook, Twitter dan lain-lain. Sebab tu bila kita post semua awak kita, ramai orang luar boleh tengok, termasuklah orang yang sedang mencari servis videographer, terutamanya potential klien yang ingin mempromosikan bisnes mereka. Percayalah, dari satu portfolio anda akan terus build up to another portfolio dan akan lebih banyak portfolio in the future. Sebab tu pentingnya untuk kita rajinkan update awak kita di social media supaya orang lebih mengenali dan percaya pada kita. Cara ataupun sebab untuk anda jadikan videografi sebagai kerjaya yang ketujuh, yang terakhir adalah untuk anda jadikan sebagai legasi. Ini macam deep kan, nak jadikan legasi. Macam mana dengan video yang aku hasilkan ni boleh dijadikan sebagai legasi? Kita sedia maklum sekarang ni kalau di internet, kalau kita search nama kita ataupun bila ada orang kredit sesebuah video atas nama kita sebabkan kita part of the team untuk that project ataupun kita terlibatlah secara langsung dalam that project, akan ada end credit atas tu nama kita, betul tak? So basically apa yang aku cuba selalu tanam dalam diri aku, apa yang aku selalu pegang adalah bila aku hasilkan sesebuah video tu di internet, aku nak orang jumpa hasil-hasil yang baik ataupun jumpa projek-projek yang aku pernah hasilkan sebelum ni. Orang kenal aku because of my artwork ataupun orang kenal my artwork because of aku. So basically kita nak di mana orang akan ingat bila diorang tengok sesebuah artwork tu, diorang tahu oh inilah hasil karya Syahid Rusdan. Ataupun bila orang search apa lagi yang Syahid Rusdan ni pernah buat, so keluar hasil-hasil kerja kita. So itulah legasi yang aku cuba sentiasa pegang lah, supaya anak cucu nanti tengok oh ini rupanya Atok Depa buat,
Oh inilah rupanya apa yang Syahid Rusdan pernah buat dulu. So diorang ni adalah legasi Syahid Rusdan. So inilah hasil-hasil kerja yang Syahid Rusdan pernah hasilkan. So aku sentiasa berpegang pada tu. Sebabnya kita especially aku percaya kalau korang yang movie lovers ni, pecinta movie, pecinta filem ni, bila korang tengok sesebuah movie, korang tengok dia punya outcome, dia punya look, dia punya feel memang cun. So korang akan stay sampai habis. Sebab apa? Sebab nak tengok end credit, nak tengok siapa yang terlibat dalam this kind of project, this kind of movie, this kind of short film. For me, the reason why is aku nak tunggu and tengok end credit tu sebabnya aku nak cari lagi apa lagi hasil kerja yang dia pernah buat sebelum ni. So benda tu secara tak langsung akan buat kita rasa oh okey, ada banyak lagi yang dia buat, lebih kurang seakan-akan macam tu, ataupun oh inilah look dan feel, ataupun inilah style yang dia selalu pegang. So that kita nampak pattern setiap movie tu hampir lebih kurang sama. Kita tahu look and feel ataupun style yang dia cuba bawa. Itu sahaja untuk video kali ini. Harapnya perkongsian daripada kami tujuh local filmmakers ni ada memberi sedikit idea ataupun gambaran lah kepada mereka, especially yang mungkin baru nak berjinak dalam industri videografi ni. Jangan risau, jangan khawatir, jalan yang anda pilih itu agak mencabar sebenarnya, tapi insyaAllah berkat tawakal dan juga pegangan teguh kepada prinsip ataupun hasil-hasil karya yang anda hasilkan, sentiasa konsisten untuk menghasilkan video-video yang menarik, dan jangan sombong, sentiasa berguru dengan mereka yang dah lama dalam industri. InsyaAllah akan memberi laluan yang mudah kepada anda untuk meneruskan kerjaya sebagai seorang videographer. Berjumpa lagi in the next video. Pergi ke kedai membeli kaya, teruskan berkarya. Assalamualaikum. Poin yang ketujuh dari Syahid Rusdan, take apa? Take 4, take 5. Membuka mata masyarakat ke, ataupun benda tu orang suka lah, orang suka tengok video tu viral ke macam mana. So I hope I'm making a point, membantu, and aku harap audio ni clear. So good luck guys.